Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam kelas usaha. Okay, hari ini cikgu fokus pada tingkatan 5. Kamu boleh tengok buku teks tingkatan 5, muka surat 57, unit 5, tajuk perkara yang membatalkan iman. Okay. Sebelum kita pergi lebih mendalam tentang tajuk yang akan cikgu ajari kamu hari ini, okay, kita dengar dulu satu ayat yang dalam muka surat 57 ni kan. Selalu yang kita akan dengar lagu ni dalam televisyen, YouTube dan sebagainya. Kan? Okay. Dan ayat dia berbunyi macam ni. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma aminna bil iman, Allahumma hsyurna bil iman wa anqil jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman. Ya Allah, bangkitkanlah kami dengan iman dan masukkanlah kami ke syurgamu dengan iman. Kalau kita fahami ayat ni merupakan doa kita lah kepada Allah SWT supaya kita hidup dalam keadaan kita menjadi seorang yang beriman, mati kita juga sebagai seorang yang beriman. Kita dibangkitkan nanti di akhirat juga sebagai seorang yang beriman dan kemudian kita dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tergolonglah dalam kalangan orang-orang yang beriman. Okay, kalau pelajar boleh saja scan, kamu boleh scan QR code ni untuk kamu dengar bacaan dia. Bacaan macam mana? Bacaan nasyid ni, ayat yang diberikan ni. Okay, seterusnya kita tengok muka surat 58 iaitu maksud iman. Maksud iman. Apa dikatakan maksud iman? Sama sekali iman dari segi bahasa bermaksud percaya atau membenarkan. Maksudnya iman ni percaya atau membenarkan. Macam mana dalam rukun iman kan ada 6 benda kan. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat dan sebagainya, sampailah beriman pada hari akhirat dan hari akhirat. Macam mana kita nak beriman? Kita kena percaya. Percaya dan membenarkan. Percaya dan bersetuju bahawa Allah itu ada. Percaya bahawa malaikat itu ada. Percaya bahawa akan berlakunya kiamat. Macam itulah, itu yang dimaksudkan iman. Dari segi istilah bermaksud membenarkan dan meyakini dengan hati, berikrar dengan lidah dan mengamalkan dengan perbuatan. Maksudnya kita percaya dalam hati, yakin dalam hati, lepas tu mengaku dengan lidah, berikrar dengan lidah dan amalkan dengan perbuatan. Contohnya macam mana kita beriman pada Allah. Macam mana kita nak menunjukkan bahawa kita tu beriman pada Allah. Pertama, kita percaya bahawa Allah itu ada. Kita percaya bahawa Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Maksudnya salah satunya Tuhan yang layak disembah. Kemudian kita berikrar. Berikrar macam mana? Berikrar maksudnya kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, kita sembahyang, kita berzikir. Itu adalah kita berikrar. Kita berikrar. Mengamalkan tu maksudnya melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu menunjukkan kita percaya, kita beriman pada Allah. Gitu kan. Sama juga macam beriman untuk yang macam beriman pada malaikat, rasul, kitab, qada dan qadar, dan beriman pada hari kiamat. Sama juga. Kita kena pertama sekali meyakini dengan dalam hati, berikrar dengan lidah, kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Okey. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Maksudnya Rasulullah SAW telah beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasulnya. Ini surah ini bermaksud, ayat ini bermaksud Nabi Muhammad SAW dia beriman dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman pun kena ikuti apa yang Nabi lakukan. Okay. Cuba tengok huraian ayat dia muka surat 59. Huraian pada ayat ni. Pertama sekali dia kata, orang yang beriman ialah orang yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan lidahnya
meyakini dengan hati serta melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Ini yang maksud pada ayat yang diberikan tadi tu. Kemudian nombor 2 dia kata, asas cara hidup Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam yang wajib dipercayai dan diyakini. Nombor 3, orang Islam yang tidak percaya dan tidak meyakini satu pada rukun tersebut dianggap terkeluar pada Islam atau murtad. Jadi bila mana kita tak percaya salah satu pada rukun iman dan rukun Islam, maka kita dikira sebagai murtad. Murtad tu maksudnya terkeluarlah pada agama Islam. Nombor 4, iman boleh terbatal apabila seseorang melakukan perkara yang boleh membatalkannya. Contohnya macam sebelum ni kita dah belajar 7 perkara yang membinasakan, seperti syirik dan sihir. Itu boleh menyebabkan berlakunya terbatalnya iman seseorang, ataupun orang tu dia murtad, maksudnya keluar pada agama Islam. Nombor 5, perkara yang membatalkan iman ini berlaku melalui iktikad perbuatan dan perkataan. Sekarang kita akan tengok apa itu maksud iktikad perbuatan dan perkataan. Orang Islam mesti berusaha menjauhkan diri pada melakukan perkara yang membatalkan iman. Mesti kita kena jauhkan diri pada perkara yang membatalkan iman. Contohnya kadang kita tengok ada orang tu mungkin melakukan perkara yang syirik, yang boleh maksudnya menyembah selain pada Allah. Jadi kita jauhi orang tersebut. Okey. So saya tengok muka surat 60. Perkara yang membatalkan iman. Okey. Tadi dalam huraian ayat yang 59 ni dia kata perkara yang boleh membatalkan iman boleh berlaku dari segi itikad perbuatan dan perkataan. Apa yang dimaksud dengan itikad perkataan dan juga perbuatan? Cuba tengok itikad. Itikad tu maksudnya hati, dalam hati. Seperti niat dan sebagainya kan. Pertama, ragu tentang syariat dan hukum-hukum Islam. Kita meragui hukum Islam. Kita kata menolak rukun Islam. Contohnya menolak rukun hudud ataupun menolak salah satu pada rukun iman. Contoh kita tak percaya bahawa adanya hari kiamat. Jadi kita tolak hari kiamat. Tak boleh, kita kena beriman dengan semua rukun-rukun dalam rukun iman dan rukun Islam. Lepas tu berniat dan keluar pada Islam. Kita dah berniat, berniat kata nak keluar pada Islam. Mungkin sebab kita nak mengikuti agama lain yang dianggap kata mudahkah dan sebagainya kan. Percaya dan yakin ada Tuhan yang lain selain pada Allah SWT. Ini yang selalu terjadi, mana kita percaya bahawa Tuhan tu ada banyak, lebih pada satu. Padahal dalam Al-Quran telah diceritakan bahawa Tuhan tu hanya satu yang layak disembah. Sebabnya tiada makhluk lain di dunia ni yang boleh yang hidup selama-lamanya, yang takkan mati. Makhluk lain pun mati. Tapi Allah ni adalah dia hidup selama-lamanya. Dia tak mati. Dia tak makan, dia tak apa, dia tak ada pembantu ke apa, tak ada. Dia tak ada anak dan sebagainya. Allah ni hanya satu saja. Okey. Yang keempat, meyakini bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya. Yang ini pun boleh menyebabkan kita terpesong pada akidah kita, menyebabkan kita boleh terkeluar pada Islam. Bila mana kita percaya bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya, padahal alam ini terjadi dengan izinnya Allah. Dengan Allah kata kun fayakun, maksudnya jadilah engkau maka jadilah alam ini. Kemudian percaya dan yakin bahawa Allah SWT bersifat sama seperti makhluk lain. Yang ini mempercayai bahawa Allah itu dalam bentuk manusia. Allah itu ada mata, Allah itu ada telinga. Tidak, Allah bukannya manusia, Allah bukannya makhluk. Allah itu kita pun tak tahu bentuk Allah tu macam mana. Tapi kita kena yakin bahawa Allah itu ada dan Allah itu maha mendengar, melihat setiap perbuatan manusia dan mengetahui segala-galanya yang ada di muka bumi, sama ada tersirat atau tersurat. Kita kena percaya itu semua. Okey. Seterusnya kita masuk perkataan. Macam mana kita boleh
tebatannya iman kita melalui perkataan. Yang pertama saya mencela Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan juga hadis. Okey, kalau kita menghina Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Al-Quran, menghina Nabi, menghina Rasul dan sebagainya, boleh menyebabkan kita terkeluarnya pada agama Islam. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita lafazkan. Contoh kalau kita kata kita tak percaya pada Al-Quran, salah. Tak boleh buat macam tu. Okey, yang keduanya adalah mengubah ayat Al-Quran atau hadis dengan perkataan. Maksudnya kita sengaja mengubah ayat tersebut dengan perkataan. Maksudnya contoh kita baca Al-Fatihah kan. Al-Fatihah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh perkataan ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah, tapi kita sengaja ubah ayat tersebut. Bismillah tu kan bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kita ubah Pengasih Penyayang tu jadi perkataan yang lain yang tidak baiklah. Jadi kalaulah benda tu boleh menyebabkan terbatalnya akidah kita ataupun iman kita lah. Okey. Terusnya kita tengok dari segi perbuatan. Okey. Ni ada lagi ni yang dari segi perkataan ni, kalau kamu tengok muka surat 61 tu, ada lagi yang dari segi perkataan. Pertama, menyanyikan lagu-lagu yang bertentangan dengan akidah. Menyanyi lagu-lagu yang bertentangan dengan akidah. Contohnya ada lagu sekarang ni, ada lagu yang mana memuji agama lain ataupun mengagung-agungkan agama lain ataupun meletakkan satu makhluk tu lebih tinggi darjatnya pada Allah. Jadi berhati-hati. Kadang ada kita tak perasan benda tu ada. Nombor 4 ni kata bersumpah dengan nama selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita kata aku bersumpah dengan nama nama ibu lah contohnya. Aku bersumpah dengan nama ibuku bahawa aku tak buat benda ni. Yang tak boleh. Kita kena bersumpah dengan hanya nama Allah sahaja. Aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa aku tak melakukan benda-benda sini. Boleh. Mengubahkan atau mempermainkan hukum Allah seperti menolak kewajipan solat fardu dan menutup aurat. Mengatakan bahawa menutup aurat ni tak wajib atau solat fardu ni tak wajib. Padahal dalam Al-Quran dah kata solat fardu tu adalah wajib. Wajib dilakukan. Perbuatan pula, tengok si perbuatan. Sujud kepada makhluk selain pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti sujud kepada manusia dan juga batu. Yang ni maksudnya menyembah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, menyembah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti menyembah berhala. Lebih kurang sama je dua ni. Ketiga, menghina Al-Quran seperti mengubah, memijak atau mencampaknya. Al-Quran tu kita kena sepatutnya diletakkan di tempat yang tinggi kan. Tapi kita saja letak di tempat yang rendah, menjatuhkan martabat dia, memijak dia, lepas tu langkah dan sebagainya, tak boleh. Kemudian menyertai upacara keagamaan agama lain seperti upacara penyucian dosa. Kita saja nak pergi, contoh kata nak pergi tengok, tapi kita tak salah kalau macam nak masuk rumah ibadat agama lain. Tapi kalau kita mengikuti upacara mereka seperti memuja Tuhan mereka dan sebagainya, tu adalah salah lah. Ataupun buat perbuatan yang menyamai agama mereka, pun salah. Kelima, memakai lambang-lambang mana agama yang meyakini kebenarannya seperti memakai salib. Ini termasuklah kalau kita pakai rantai ke, pakai cincin ke, perhiasan yang mana yang ada lambang agama lain dengan maksud kita mempercayai agama tersebut adalah salah. Kerana kita pakai baju yang ada lambang agama lain pun salah. Tak boleh. Boleh menyebabkan kita mungkin terkeluar pada agama Islam. Cuba tengok muka surat yang 60 tadi. Bawah tu dia ada info sikit. Doa berlindung pada syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Yang ni doa berlindung pada
syirik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada perbuatan syirik, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun padamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Jadi kadang tu mungkin kita terlepas pandang benda-benda tu boleh menyebabkan kita syirik, tapi kita minta pahala pada Allah bahawa kita dilindungilah. Contohnya benda yang kita mungkin terlepas pandang ni, kadang kita percaya sesuatu benda tu lebih pada Allah. Contohnya Al-Quran sekalipun kan. Contoh kita kata, okay, kalau aku baca Al-Quran ni, Al-Quran ini dapat menyembuhkan aku. Padahal yang menyembuhkan kita tu bukannya Al-Quran, tapi pada Allah. Tapi Al-Quran ni hanyalah sebagai kata bacaan kita kan, untuk kita mohon pada Allah kan. Macam itulah. Kita tak ada, bukannya Al-Quran yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Al-Quran tu hanyalah satu perantaraan sahaja kan. Bukannya Al-Quran tak ada kuasa apa kan. Allah yang berkuasa. Kita hanya memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya muka surat 62. Tengok muka surat 62. Perkara yang membatalkan iman. Okey, perkara-perkara yang membatalkan iman. Okey, kalau ikutkan kat sini, dia ada banyak perkara yang membatalkan iman. Pertama sekali kufur. Nifaq dan juga riddah. Kita akan tengok satu persatu lah apa yang dimasukkan dengan kufur, apa yang dimasukkan dengan nifaq dan dimasukkan dengan riddah. Okey. Okey. Kufur bermaksud tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hukumnya berdosa besar dan boleh menjadi kafir. Orang kufur perlu bertaubat dan kembali melaksanakan ajaran Islam. Mereka yang kufur akan dimasukkan ke dalam neraka sekiranya kekal dalam kekufuran. Kufur ni bermaksud tidak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menolak bahawa Allah itu ada, ataupun menolak bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Ataupun tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW, itu maksudnya kufur. Okay, kufur ni ada kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar ialah kufur itikad, iaitu kufur yang boleh menyebabkan seorang itu terkeluar pada agama Islam sekiranya tidak bertaubat. Contohnya, menolak dan tidak mempercayai perkara-perkara samiat. Samiat maksudnya perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam rukun iman sebagainya itulah. Contoh kita tak percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Tak percaya itu kan. Jadi kita boleh tergolong pada orang-orang yang kufur lah. Menafikan dan tidak mempercayai Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Mengatakan bahawa Al-Quran ini bukannya pada Allah, tapi adalah rekaan semata-mata. Kalau kita percaya macam tu, maka kita menjadi seorang yang kufur dan kita kena bertaubat cepat-cepat. Kalau kita tak bertaubat, maka kita tergolong pada kalangan orang-orang yang murtad lah, boleh murtad lah. Okey, menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian ingkar kepada rukun iman dan rukun Islam. Tidak mempercayai rukun iman dan juga rukun Islam. Kufur kecil. Kufur kecil ini ialah sebahagian daripada dosa besar tapi tidak terkeluar pada agama Islam. Okay, maksudnya sebahagian pada perkara yang tadi kita sebelum ni kita belajar pasal dosa-dosa besar tapi tak terkeluarlah pada agama Islam. Sementara kufur besar ni terkeluar pada agama Islam. Walau bagaimanapun perbuatan ini akan mengundang kemurkaan Allah. Okay, contoh kat sini bagi melakukan kezaliman terhadap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengeluarkan zakat kerana cuan, kufur kepada nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyukurinya, dan menggunakan nikmat ke jalan maksiat. Okay, apa yang dimaksudkan ni? Contohnya melakukan kezaliman terhadap makhluk Allah. Contoh sebagai kita melanggar binatang. Melanggar binatang tu tak buat apa pun, tapi kita saja langgar ataupun kita
menzalimi binatang tersebut. Jadi benda tu adalah salah lah dari segi Islam. Walaupun benda tu tidak menyebabkan kita keluar pada agama Islam, tapi kalau itu adalah tergolong dalam dosa-dosa besar yang mendatangkan kemurkaan Allah lah. Okey, kemudian tidak mengeluarkan zakat. Lepas tu kufur nikmat. Kufur nikmat ni maksudnya tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Contohnya, kita dapat hidup kat muka bumi ni kan sampai ke hari ni, itu pun atas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak bersyukur. Kita kata aku hidup ni tak ada siapa yang bantu. Aku boleh bernafas ke apa semua tu, itu atas aku punya takdir. Takdir lah, bukannya tak ada siapa pun yang bantu ke apa, tak boleh. Ataupun contohnya hari ni kita dapat makan sedap. Lepas tu kita kata rezeki yang aku dapat hari ni adalah atas usaha diri aku sendiri, bukannya kerana Allah yang bagi. Pun tak boleh. Kiranya kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan bagi dekat kita kan. Padahal rezeki tu datangnya pada Allah. Allah yang berikan. Kita ni hanya usaha. Allah nak bagi ke tak bagi ke, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam Al-Quran Allah dah janji pada siapa yang berusaha mencari rezeki, Allah akan beri rezeki. Setiap kita pada yang dilahirkan ni, dilahirkan kat dunia ni dah dicatat dah rezeki masing-masing. Jadi kita kena berusaha lah untuk cari. Okey, menggunakan nikmat ke jalan maksiat. Maksudnya contohnya kita diberi duit. Katakanlah diberi kekayaan melimpah ruah, tapi kita guna kekayaan kita tu untuk tujuan yang salah. Contohnya ada duit tapi beli arak, berjudi dan sebagainya. Jadi untuk tujuan yang salah, maka itu adalah tergolong dalam kufur kecil. Okay, seterusnya muka surat 63. Okey, nifaq. Apa yang dimaksudkan dengan nifaq? Perkara yang batalkan iman, nifaq. Nifaq ialah sifat bagi mereka yang berpura-pura beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, tapi dalam hati mereka kufur dan menolak ajaran Islam. Okey. Perkataan lain pada nifaq ini adalah munafik. Munafik. Orang yang melakukan perbuatan nifaq dinamakan munafik dan tempatnya adalah neraka jahanam. Maksudnya dia berpura-pura mengaku orang Islam, tapi dalam hati dia tak percaya pun pada Tuhan, dia tak percaya pun pada Allah, dia tak percaya pun pada Rasul. Dia memburuk-burukkan Islam dan sebagainya. Bila dia di kalangan orang Islam, dia kata aku adalah orang Islam, aku beriman pada Allah. Tapi bila mana dia berada dalam kalangan orang kafir, dia menghina Islam, menjatuhkan Islam dan memburuk-burukkan Islam. Okey. Nifaq pun ada dua, ada nifaq besar dan nifaq kecil. Okay, nifaq besar, nifaq yang membawa kepada kekufuran melibatkan akidah dengan menzahirkan kebenaran agama Islam tapi menyembunyikan kekufurannya. Maksudnya, tadilah dia kata dia Islam, tapi bila mana dia kata dia Islam, tapi dalam hati dia tak percaya pada Al-Quran, dia tak percaya pada Rasul, dia tak percaya pada hadis, dia menolak rukun-rukun dalam Islam. Okey, contoh kata sini, mempersendahkan Al-Quran, membenci syariat dibawa oleh Rasulullah SAW, menolong orang kafir untuk memerangi orang Islam, gembira dengan kekalahan dan kelemahan orang Islam dan mengerjakan solat bukan kerana Allah SWT. Okey, kemudian nifaq kecil. Nifaq kecil adalah nifaq yang tidak membawa kepada kekufuran tapi bersangkutan dengan amalan dalam kehidupan. Tidak menyebabkan kufur tapi bersangkutan dengan amalan dalam kehidupan. Contohnya kata bercakap bohong, khianat apabila diberi amanah, mungkir janji, melampau batas apabila bertengkar. Kalau macam nifaq kecil ni, macam mana kita nak menebus balik, kita kena bertaubat lah. Bertaubat dan meninggalkan amalan yang dianggap sebagai amalan munafik ni. Jadi kata bercakap bohong. Selalunya sebab tu kata ciri-ciri orang munafik adalah pertama, bercakap bohong, khianat apabila diberi amanah, mungkin janji dan sebagainya. Jadi kita kena elakkan benda ni. Sebab benda ni selalu sangat berlaku dalam kehidupan kita. Kita berbohong dan sebagainya.
khianat pada amanah yang diberikan, janji apa semua dan melampaui batas apabila bertengkar. Yang ini boleh menyebabkan kita tergolong daripada golongan orang-orang yang nifak ataupun munafik, tapi tidak menyebabkan kita terkeluar pada agama. Cumanya kita kena bertaubatlah, bertaubat, banyak-banyakkan berzikir, membuat amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tengok muka surat 64 pula. Riddah. Riddah ni maksudnya terkeluar pada agama Islam. Riddah ni maksudnya murtad lah. Orang yang keluar pada agama Islam dinamakan murtad. Murtad, keluar pada agama Islam. Okey. Orang yang murtad perlu dinasihati supaya bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam. Sekiranya ingkar, mereka hendaklah dihukum bunuh. Kenapa kena dalam hukum Islam ni dia kata kena hukum bunuh? Sebabnya pertama sekali takutnya boleh mereka akan menjatuhkan agama Islam sendiri, maksudnya memburukkan agama Islam. Sebab itu halal darah orang yang murtad ni adalah halal dibunuh. Mereka mencemarkan agama Islam lah. Okey, riddah ni boleh berlaku dari segi sama juga itikad perbuatan dan juga perkataan. Itikad ni maksud tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan samiyat, ketuhanan, kenabian dan syariat Allah SWT. Contohnya berniat keluar pada Islam. Dalam hati dia berniat kata aku tak mahu duduk dalam Islam, aku nak keluar pada Islam, aku nak anuti agama sekian-sekian. Mengingkari kewujudan Allah SWT sebagai pencipta. Dia tak yakin bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan yang ada dalam Tuhan yang wajib disembah. Lepas tu Allah yang mencipta alam ni, dia yakin bahawa alam ni terjadi dengan sendiri. Okey, ada golongan ni, golongan dia yang dinamakan golongan etis. Golongan etis ni dia tak percaya bahawa wujudnya Tuhan. Dia percaya bahawa alam ni terjadi dengan sendiri. Manusia ni terjadi merupakan evolusi pada spesies monyet, bukannya dijadikan pada Allah, bukannya Allah yang jadikan manusia. Jadi golongan ni adalah golongan yang murtad lah. Okey, lepas tu perbuatan. Melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran, seperti contohnya keluar pada agama Islam. Dia terang-terang dia kata dia keluar pada agama Islam. Dia kata aku dah keluar pada agama Islam. Lepas tu sujud pada berhala atau makhluk lain, maksudnya mengikuti upacara agama lain. Itu pun dah boleh menyebabkan dia jadi murtad. Perkataan pula percakapan yang mengandungi pengakuan kufur dan penafian terhadap akidah Islam atau mempersendakan hukum hakam Islam. Contoh, mengisytiharkan diri keluar pada Islam atau satu lagi menyatakan Quran tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ni secara terang-terangan dia kata aku bukan lagi orang Islam. Aku nak keluar pada Islam kan. Tak boleh kata. Kita pun tak boleh saja-saja nak sebut benda tu, tak boleh. Bila kita sebut, maka kita tergolong dalam kalangan orang yang murtad. Kalau kita niat pun kita dah murtad. Tambah lagi kalau kita bercakap kan. Okey. Seterusnya kita tengok akibat tidak menjaga iman. Okey, kita tengok akibat tidak menjaga iman muka surat 66. 65 muka surat 65 akibat tidak menjaga iman. Okey, pertama sekali akibat tidak menjaga iman individu. Apa yang akan berlaku pada individu? Pertama, segala amal soleh dan ibadah yang dilakukan akan rosak dan ditolak oleh Allah SWT. Okay, walaupun kita ni bersedekah dan sebagainya, buat baik dengan orang, banyak bantu orang lain, tapi sia-sia je lah, sebabnya amalan itu tidak akan dikira kerana kita jadi seorang yang kufur. Maksudnya kita keluar pada agama Islam dan sebagainya, memang tersia-sia je lah. Basuh berakhlak buruk, maksudnya kat sini kita tergolong pada kita boleh berakhlak buruk lah.
memudahkan terpengaruh dengan anasir-anasir jahat. Ramailah yang boleh mempengaruhi kita. Jadi golongan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT. Hidup resah dan gelisah serta lalai pada mengingati Allah SWT. Kemudian hidup dalam kelalaian dan bebas tanpa pegangan agama. Yang ini boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada diri sendirilah, sebabnya terlampau bebas sangat kita, tak ada pegangan agama, tak ada satu panduan yang kita pegang untuk kita jadi panduan dalam hidup kita. Agama ni sebagai satu panduan untuk hidup kita. Apa yang boleh kita buat, apa yang kita tak boleh buat, apa yang kepercayaan kita. Bila mana kita tinggalkan agama, maka musnahlah hidup kita. Dari segi masyarakat, umat Islam akan lemah dan mundur. Kemudian melemahkan paduan hidup, Islam akan dipandang hina oleh agama lain. Hilang sikap percaya, mempercayai dan toleransi. Kemudian hidup berpecah belah dan porak-poranda. Ini adalah kesan akibat tidak menjaga iman dari segi individu dan juga masyarakat. Okay, seterusnya kita tengok cara beriman dalam kehidupan harian. Okey, di sini yang ni macam perbincangan lah antara Fazilah dan juga kawan-kawan dia kan. Kata kat sini Fazilah kata, sebagai seorang yang beriman, bagaimanakah cara kamu menjalani kehidupan seharian? Okey, macam mana cara kita menunjukkan bahawa kita beriman pada Allah SWT dan sebagainya dalam kehidupan kita yang seharian? Pertama sekali, Paling dia kata melakukan suruhan Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Okay, kemudian mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Apa saja sunnah Rasulullah kita amalkan. Kemudian menghormati ibu bapa, guru-guru dan mereka yang lebih dewasa. Yang ini penting. Lepas kita Allah, Nabi Muhammad, Rasul-Rasul dan Nabi dan Nabi Muhammad, kita perlu hormati ibu bapa, kemudian guru dan mereka yang lebih tua atau lebih dewasa pada kita. Menuntut ilmu kerana Allah SWT dan sentiasa tekun belajar. Sentiasa mencari ilmu. Ilmu yang baiklah, bukannya ilmu yang tak baik. Ilmu yang baik ni ilmu agama, ilmu berkaitan dengan kehidupan dan sebagainya. Itu boleh kita belajar. Tapi kalau ilmu yang tidak baik, kita tinggalkan. Ilmu tak baik ni macam mana? Ilmu yang menyesatkan kita, menjauhkan kita pada agama dan sebagainya, kita tinggalkan. Okay, bersyukur apabila beroleh nikmat Allah SWT. Bila mana kita bersyukur, kita beroleh satu benda nikmat, benda yang nikmat, kita bersyukur. Setiap hari pun kita kena bersyukur. Sebab apa? Setiap hari ni bila kita bangun pada tidur, kita masih bernyawa lagi kan, diberi kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ni, maka kita kena bersyukur. Bangun je tak, aku bersyukur padamu ya Allah kerana diberi satu hari lagi untuk hidup di atas muka bumi ni kan. Bersyukur setiap apa nikmat yang Allah berikan. Kemudian bersabar ketika mendapat ujian pada Allah SWT. Tak kisahlah ujian tu kecil ke, besar ke, ujian tu memudaratkan kita ke, ataupun ujian tu menyenangkan hidup kita ke, kita kena bersabar dan bersabarlah. Bersabar kadang contohnya katakanlah kita kehilangan orang yang kita sayang, contoh ibu bapa dan sebagainya kan. Kita bersabar, kita kata dalam diri kita kata, aku reda dengan ketentuanmu ya Allah, kata jadikanlah aku seorang yang sabar menerima segala ujian kan. Tentulah kadang ujian tu bukan saja dari segi macam benda yang kita tak suka. Kadang benda yang kita suka pun adalah ujian. Contohnya Allah bagi kita kereta untuk kita guna setiap hari dan sebagainya. Yang tu pun salah satu ujian. Tengok sama ada kita ni bersyukur ataupun tak. Ataupun kita ni lupa diri. Macam tu kan. Ujian untuk diri kita. Semua benda yang terjadi setiap hari pada kita tu adalah ujian. Okay, bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan. Yang ni macam mana cara kita nak menunjukkan kita beriman? Banyakkan bantu orang lain. Okay, menunaikan solat dan sentiasa melakukan kebaikan.
Solat berjemaah di masjid dan menghadiri majlis ilmu. Kemudian menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia dan menyebabkan dosa. Menjauhkan diri pada melakukan perkara yang sia-sia dan menyebabkan dosa. Salah satunya bercakap perkara yang sia-sia. Ataupun mengumpat hal orang lain. Ataupun tidak menghormati orang lain. Ini adalah perkara yang sia-sia. Jadi kita jauhkan kan. Benda tu kita boleh elak, kita jauhkan. Okey, untuk hari ni apa yang cikgu nak kamu buat, kamu kena salin nota bermula muka surat bermula muka surat 57. Kamu salin tajuk dia, kemudian ayat ni pun kamu salin. Salin juga ayat ni dengan maksudnya. Okey, kemudian yang maksud iman ni muka surat 58 pun salin termasuk dengan ayat yang diberi ni pun salin juga. Huraian kena salin. Okey, perkara yang membatalkan iman pun salin. Okey, perkara yang membatalkan iman ni dia gambar kamu tak payahlah lukis, kamu hanya lukis penerangan dia saja, tulisan dia saja. Contohnya itikad ni yang berwarna kuning. Semua yang bawah yang berwarna kuning ni kamu salin bawah itikad. Okey, kemudian perkataan yang berwarna hijau. Salin semua yang berwarna hijau. Perbuatan yang berwarna ungu ni. Okey, salin semua. Okey, yang ni. Kemudian kufur, perkara yang membatalkan iman. Kufur, kamu kena buat macam ni sebiji. Sama aja macam ni sebiji. Kufur, nifak dan juga ridah. Sama aja, salin macam ni sebiji. Sama aja. Jangan ubah, yang ni jangan ubah. Okay, kemudian akibat tidak menjaga iman. Yang ni hanya salin dia punya kotak-kotak ni saja. Gambar tak perlu lukis. Gambar tak payah lukis, kotak saja salin. Dan cara beriman dalam kehidupan harian. Yang ni kamu salin setiap yang kawan fadilah ni berikan, macam melakukan suruhan sampailah Amirul Mat Yusof ni cakap menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang sia-sia dan menyebabkan dosa. Jadi kamu salin takat situ. Okey, takat situ saja yang kamu kena salin sampai muka surat 66. Kamu salin pada muka surat 57 tadi, 57 sampai 66. Salin sampai habis. Yang ni hanya tulis penerangan sahaja. Gambar-gambar apa semua ni, yang nama-nama ni tak payahlah tulis. Tak payah doa je tulis lah. Tulis yang ni saja. Yang ni saja. Okay, kalau tak ada apa, kalau ada soalan boleh tanya cikgu, tapi waktu siang saja sampai pukul 1 lagi. Lepas tu cikgu tak mau layan dah. Apa-apa soalan kan. Kamu buatlah kerja kamu kan. Sampai pukul 1 je tanya cikgu. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Sampai pukul 1. Lepas tu cikgu tak mau layan. Okay, kalau tak ada apa-apa, cikgu sudahi cikgu punya kelas ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أحينا بالإيمان اللهم أميتنا بالإيمان اللهم احشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا Allah hidupkan kami dengan iman Ya Allah matikan kami dalam iman Ya Allah bangkitkan kami dengan iman Dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman
اللهم أحينا بالإيمان اللهم أمتنا بالإيمان اللهم احشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان Ya Allah hidupkan kami dengan iman Ya Allah matikan kami dalam iman Ya Allah bangkitkan kami dengan iman Dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman